Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 25 Jun bersama saya Fazida Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Seorang anggota TUDM maut ketika sesi latihan. Juga ayam dan minyak masak, item paling laris di jualan Rahmah. Seorang anggota Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM maut selepas bom lempar meletup ketika sesi latihan di Camp Site Sirajuddin hari ini. Difahamkan dua lagi jurulatih parah dalam kejadian jam 12.30 hari ketika mereka menjalani latihan menembak senjata dan bom lempar di tapak latihan kamp terbabit. Memetik laporan berita harian online, bom berkenaan meletup di dalam bunker ketika proses latihan dilaksanakan. Kejadian berkenaan membabitkan dua jurulatih dan seorang penuntut dari Institut Pentadbiran dan Pengajian Pangkalan Udara Sendayan, INSTA. Mangsa yang maut adalah penuntut INSTA manakala dua jurulatih yang cedera dibawa ke Hospital Segamat untuk rawatan lanjut. TUDM dilaporkan akan mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung kejadian dalam masa terdekat. Ayam dan minyak masak menjadi item paling laris pada jualan Rahmah sempena Aidiladha yang diadakan beberapa pasaraya di Ipoh. Barang basah dan keperluan dapur itu diborong pengguna berikutan harganya yang jauh lebih murah. Tinjauan di sebuah pasaraya di Ipoh mendapati penduduk sekitar tidak melepaskan peluang untuk menikmati jualan Rahmah yang dapat menjimatkan perbelanjaan antara RM50 hingga RM100. Satu barang basah, barang kering yang kita boleh simpan tu memang untuk, bukan je untuk raya, tapi untuk lepas raya pun kita boleh save lagi. Macam contoh macam minyak lah. Kalau minyak ni memang 23 ni memang murah lah, dengan beras lagi. Memang saya sangat happy lah. Banyaklah jimatnya. Boleh lah. Macam orang-orang yang macam kita tengah perlukan benda tu, rasa macam tak cukup duit kan. Try tengok kat sini. Banyak pilihan lah. Sementara itu, Ahli Parlimen Gopeng Tan Kahing berkata sebanyak 28 item barangan ditawarkan untuk jualan Rahmah dengan potongan harga sehingga 30%. Kita pilih dalam seminggu dua ni sebab kami tahu dalam menyambut perayaan khususnya akan datanglah Raya Haji Korban, ramai yang memerlukan barang-barang asas untuk menyambut perayaan ini. Sudah tentu program ini dapat menampunglah keperluan semua keluarga yang turut menyambutkan perayaan tersebut. Jualan Rahmah bagi sambutan Aidiladha diadakan di 600 Dewan Undangan Negeri Dun bermula hari ini sehingga 28 Jun. Golongan belia berusia 18 hingga 20 tahun atau pelajar sepenuh masa yang menuntut di Institut Pengajian Tinggi IPT akan menerima kredit sebanyak RM200 bermula jam 8 pagi esok. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemberian menerusi program e-Belia Rahmah tersebut perlu digunakan untuk tujuan yang berfaedah dan digunakan dengan sebaiknya. Seperti mana yang saya janjikan, bila Wawa tanya saya di Langkawi, saya jawab 8 pagi esok 26 hari bulan akan dimasukkan dana RM200 setiap orang. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran Rakan Muda di Dewan Chancellor Tun Abdul Razak, Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi petang tadi. Turut hadir Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh dan timbalannya Adam Adli Abdul Halim. Terdahulu, media melaporkan belia berusia 18 hingga 20 tahun boleh mendaftar e-Belia Rahmah bermula esok menerusi 3 penyedia perkhidmatan e-dompet iaitu Boost, Settle dan Touch and Go e-wallet. Kredit tersebut boleh dibelanjakan secara offline hingga 31 Ogos depan.
Sultan Kedah Sultan Salihuddin Sultan Badli Shah berkenan untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri DUN Kedah pada 28 Jun depan. Pembubaran itu bagi memberi laluan kepada pilihan raya negeri PRN ke-15 akan datang. Pengumuman itu dibuat Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor selepas sesi menghadap baginda bagi memohon perkenan pembubaran DUN Kedah di Wisma Darul Aman hari ini. Untuk maklumat semua, ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan telah pun memberi perkenan untuk Dewan Undangan Negeri yang ke-14 ini dibubarkan pada tanggal 28 Jun 2023. Sehubungan itu saya ingin memaklumkan bahawa bermula pada tarikh berkenaan, tadbiran kerajaan negeri akan dijalankan oleh kerajaan caretaker government yang mana segala fungsi kerajaan akan berlangsung sebagaimana biasa sehingga kerajaan negeri yang baru akan dibentuk selepas PRN akan datang. Sebelum ini, DUN Kelantan telah dibubarkan pada 22 Jun, manakala DUN Selangor dibubarkan sehari selepas itu bagi memberi laluan kepada PRN di 6 negeri termasuk Pulau Pinang, Negeri Sembilan dan Terengganu. Untuk rekod, komposisi DUN Kedah memperlihatkan Perikatan Nasional PN yang diterajui Datuk Seri Sanusi ketika ini menguasai 20 kerusi, PAS 14 bersatu 6, diikuti Pakatan Harapan PH yang memiliki 10 kerusi, PKR 5, Amanah 3, DAP 2, sementara Barisan Nasional dan Pejuang masing-masing 2 kerusi. Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim Malaysia (Peryatim) optimis untuk mewujudkan sebuah pusat pengajian Islam anak yatim ASEAN APIA. Ia dalam usaha melahirkan para hufaz dalam kalangan anak-anak yatim atau miskin untuk menjadi imam, pendakwah dan usahawan Muslim yang kompeten di era teknologi maklumat kini. Bersempena bulan Zulhijjah ini, berinfaklah ke tabung pembangunan Akademi Pengajian Islam Anak Yatim ASEAN APIA bagi membela nasib anak yatim di rantau ini. Semoga infak ini menjadi asbab kita bersama Rasulullah di syurga nanti. Mak! Aisyah dapat nombor 1, Mak. Betul cakap Mak. Walaupun kita miskin, tapi kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, mesti berjaya. Allah sentiasa bersama dengan orang yang sabar, kan, Mak? Mak rehat dah dulu. Besok Aisyah datang balik. Menjelang hari wukuf bagi operasi haji 1444 Hijrah, jemaah haji dinasihatkan untuk memanfaatkan sepenuhnya hari Arafah yang merupakan kemuncak haji. Menurut Ketua Pakar Rujuk Dr. Anisah A. Bigani, hari Arafah mempunyai keistimewaan tersendiri kerana hari mustajabnya doa. Wartawan Sadiq Hakim Azman melaporkan. Kemuncak haji bermula di Arafah, Muzdalifah dan Mina menuntut jemaah bersedia emosi, mental, kesihatan dan ilmu pengetahuan. Tambah Dr. Anisah, keadaan tidak selesa di lokasi masyair adalah perkara biasa berlaku. Dengan kemah sempit, cuaca panas serta tandas yang kurang sempurna bakal menguji jemaah haji. Duduk dalam keadaan yang sempit, duduk dalam keadaan kadang-kadang panas, bilik air yang tidak sempurna. Jadi itu semua tu jamaah kena didik daripada awal lagi di segi emosi, mental dia tu. Macam mana dia nak menghadapi suasana macam tu dengan benda-benda yang tak sempurna. Dan itulah diibaratkan kerja haji ini, kalau dalam bahasa Arab dia kata ash'asa arba'ah. Maknanya kusuk masai. Kerja haji ni ibaratnya kusuk masai sebab kita duduk dalam suasana yang tidak sempurna kehidupan kita, kan. Jadi kita semata-mata pergi di Arafah, Mina itu adalah semata-mata untuk melaksanakan rukun Islam yang 5 dan juga kita nak mengabdikan diri kepada Allah SWT. Tambah beliau, jemaah perlu membayangkan kesusahan di Arafah umpama padang mahsyar kecil bagi mendidik fikiran tentang mahsyar pada hari akhirat nanti. Beliau dalam pada itu menggalakkan jemaah untuk memperbanyak zikir, solat sunat serta membaca Al-Quran dan meninggalkan perkara sia-sia.
Kesemua 31,600 jemaah haji Malaysia akan bergerak ke Arafah esok untuk menyertai kira-kira 3 juta umat Islam seluruh dunia menjalani ibadah wukuf pada hari Selasa ini 9 Zulhijjah. Laporan Sadiq Hakim Azman dan juru kamera Imran Nordin dari Mekah Al-Mukarramah untuk Berita Al-Hijrah. Alhamdulillah bertemu kembali. Isu kenaikan bil elektrik. Menurut pensyarah Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi Malaysia UTM, Profesor Madya Dr. Jasrul Jamani Jamian, penggunaan kilowatt meningkat di kalangan pengguna ekoran musim panas ketika ini dan ia bukanlah kenaikan kadar tarif daripada Tenaga Nasional Berhad TNB seperti yang didakwa sesetengah pihak. Oleh yang demikian, sebenarnya apa yang kita rasa, kenapa ada rakyat terasa berlaku kenaikan tarif ataupun kenaikan bil, sebenarnya disebabkan oleh penggunaan kita yang lebih sedikit pada waktu musim panas ini. Okey, penggunaan kita yang lebih sedikit tu sebenarnya dia memberi kesan impak yang besar kepada jumlah RM. Kalau kita tengok macam mana TNB mengenakan cas kepada kita sebagai pengguna, ianya berdasarkan blok tarif. 200 kWh yang pertama hanya 21 sen, namun pada blok-blok yang atas nilai ataupun kadar RM per kWh hampir 3 kali ganda. Tambahnya, sebagai langkah penjimatan, orang ramai digalakkan untuk memasang panel solar di rumah mereka bagi mengurangkan kebergantungan terhadap elektrik. Teknologi solar PV merupakan antara alternatif yang menarik yang boleh dipertimbangkan oleh kita sebagai rakyat Malaysia. Malaysia berada di Khatulistiwa, merupakan antara negara yang mempunyai cuaca yang sangat sesuai untuk solar PV. Oleh yang demikian, saya katakan bahawa dengan menggunakan solar PV, rakyat Malaysia dapat berjimat untuk tempoh sepanjang tahun penggunaan tersebut. Sejak kebelakangan ini, banyak pengguna mendakwa bil elektrik bulanan mereka meningkat secara mendadak dan mempersoal mengenai kadar tarif elektrik semasa. Ada pengguna meluahkannya di laman media sosial dan menzahirkan ketidakpuashati di platform sembang sosial. Bil elektrik TNB melambung tinggi ke? Pengguna juga menyatakan aduan kepada pihak Tenaga Nasional Berhad TNB telah diajukan namun tiada tindakan lanjut yang diambil. Pada Jumaat lalu, Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad turut mengumumkan bahawa penggunaan elektrik yang melebihi 1,500 kW per jam bersamaan RM708 sebulan akan dikenakan surcharge pada kadar 10 sen per kilowatt jam. Selepas 3 hari berlangsung, persidangan dan Expo Halal Antarabangsa Pulau Pinang PIHAC 2023 melabuhkan tirainya hari ini dengan pelbagai cerita kejayaan dan pengalaman. Para usahawan industri kecil dan sederhana SME yang baru menyertai PIHAC tahun ini melahirkan rasa teruja kerana dapat turut serta dalam penganjuran persidangan itu. Peserta yang ditemui kru Berita Al-Hijrah mengakui PIHAC adalah pentas untuk mereka mendalami ilmu perniagaan selain membina rangkaian perniagaan baharu dengan usahawan dari luar negara. Kali pertama saya join PIHAC dan saya tengok perlu diadakan lebih kerap event-event yang macam PIHAC ni supaya dapat ketengahkan usahawan-usahawan yang dalam kategori SME. Ini pertama kali datang PIHAC, nak join kerana West Sumatra itu punya package tour, especially for tourism. Kami di West Sumatra Tourism Board ini juga kerana sekarang sudah ada direct flight from KL to Padang. Nah, jadi Padang pun mulai banyak potensi untuk travel. Usahawan berharap penganjur ekspos begini akan diteruskan kerana ia memberi peluang kepada para usahawan mempromosi produk halal mereka secara meluas. Sementara itu, pengunjung yang ditemui juga memberi maklum balas yang positif kerana dapat melihat dan membeli produk halal tanpa rasa ragu-ragu. Pameran-pameran macam ni memang bagus dan rasanya lagi bagus kalau dibuat lebih kerap. Sebab banyak orang kita kat Malaysia ni lah kadang-kadang keliru dengan benda ni halal tak halal ke apa-apa kan. So bila ada pameran macam ni, kita boleh buat pilihan yang tepat lah. Sama ada benda tu halal ke tak halal ke, kita dah tahu lah. Baguslah untuk promosikan produk-produk halal apa semua tu kan. Sebab ada setengah tu yang kita pun tak pernah jumpa kan. Kan ada setengah tu dia kat setengah tempat je ada yang kita tak pernah jumpa. Ni baru dapat tengok lah setengah tu, baru dapat rasa semua.
PHEC 2023 kali ke-12 berlangsung selama 3 hari yang bermula 23 Jun di Spice Arena dan juga Pusat Konvensyen Setia Spice di Bayan Baru Pulau Pinang. Sebanyak 315 gerai pameran dan jualan disediakan kepada pengunjung yang mahu melihat kepelbagaian produk halal sama ada dari dalam negara maupun luar negara. Yayasan Ikhlas Cawangan Johor menyalurkan sumbangan kepada Muhammad Hafizuddin Ismail, 21 tahun, pemuda yang menghidap penyakit saraf dan terlantar sejak 5 tahun lalu. Menurut pengurusnya, Muhammad Khairul Ahmad Nordin, bantuan keperluan dan rawatan itu merupakan sumbangan orang ramai dan pihaknya akan sentiasa memantau kebajikan Muhammad Hafizuddin. Jelas Muhammad Khairul pihaknya maklum akan keperluan Muhammad Hafizuddin dan tidak mengambil masa yang lama untuk menyerahkan sebuah katil khas bagi kegunaan pemuda itu. Kita dah kenal pasti keperluan adik Hafizuddin ni untuk dia meneruskan kehidupan dia. Kita berikan sikit sumbangan berupa katil dan juga keperluan-keperluan seperti pampers, susu khas lah. Ini yang kita dapat tahu daripada Pakcik Ismail sendiri. Sementara itu, usahawan Iqbal Zulkifli turut berkunjung sekali lagi ke rumah Muhammad Hafizuddin bersama Yayasan Ikhlas. Kali ini Iqbal berkolaborasi dengan NGO itu untuk membantu meringankan beban Muhammad Hafizuddin bersama keluarganya. Jadi saya berterima kasih banyak kepada Yayasan Ikhlas yang sanggup bekerjasama dengan saya juga dan cepat dalam buat kerja dan menjadi orang yang saya percayai yang mungkin saya akan bekerjasama dalam sepanjang perniagaan saya. Dan banyaklah perkara yang di belakang bagi orang yang berniaga tu macam, rupa-rupanya banyak perkara yang saya tak tahu. Yang penting fokus utama kita adalah untuk memastikan adik Hafizuddin ni sihat dan berterusan, bukan terhenti di sini saja untuk bantuan. Dalam pada itu, bapa Muhammad Hafizuddin Ismail Wahab, 63 tahun, tidak menyangka banyak pihak bersimpati dengan nasib anak bongsunya sejak kisahnya disiarkan berita Al-Hijrah pada 17 Jun lalu. Terima kasih kepada Yayasan Ikhlas yang memberi derma katil kepada anak saya untuk saya urus. Kena ia senang sikit saya dan bantuan yang diberikan oleh orang-orang kepada saya. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Orang ramai yang bersimpati dengan nasib keluarga ini boleh menyumbang menerusi akaun membank Yayasan Ikhlas bernombor 5628 3463 6228 atau scan QR Code yang tertera. Pertubuhan Akademi Al-Bayan tampil dengan misi dan visi memperkasa golongan mu'alaf, khususnya melahirkan pendakwah mu'alaf. Ia menerusi pembinaan Kompleks Pengajian Islam Akademi Al-Bayan yang pertama di Malaysia, bertempat di Kampung Peguh, Melaka. Sempena 10 hari terawal bulan Zulhijjah ini, ayuh sama-sama berinfak ke pembangunan Akademi Al-Bayan. Semoga infak ini menjadi saham berpanjangan di akhirat. Papa, kita mau pergi mana? Hari ini ada orang buat korban. Korban? Apa tu? Orang mu'alaf macam kita ni ada bahagian daging yang akan diberikan sumbangan. Ya ke Papa? Amin dah lama tak makan daging. Assalamualaikum, Mang. Assalamualaikum. Daging korban ada lagi ke? Allah, daging korban dah habis abang. Tadi orang agih-agihkan. Kalau macam tu, tak adalah rezeki kami. Pa. Amin lah, Pa. Kalau ada lemang ke rendang tu bawa lah ke sini. Saya memang suka, Man. Boleh. Buat rendang. Jangan lupa pula. Kita makan lama. Dek. Kenapa, Papa? Bang, saya minta maaf. Tak. Ni duit baki awak tertinggal. Baki awak tadi ambil. Ambil.
Abang ni beras pun tinggal ni. Okey bang eh? Ni Fali, berapa ringgit dah ni? Abang Mat. Salih, kat sini punya Abang Mat. Tadi saya pergi pondok abang tadi. Tak ada orang. Ni ada daging tu abang. Stesen TV Islam pertama di Malaysia, TV Al-Hijrah, terus diberi pengiktirafan dalam negara. Dan terbaru, stesen itu berjaya menerima anugerah khas bagi kategori program tanggungjawab sosial korporat terbaik menerusi Hijrah Prihatin. Pengiktirafan pada anugerah perniagaan terbaik Malaysia MBBA 2023 itu atas usaha skuad berkenaan membantu rakyat Malaysia yang kurang bernasib baik menerusi siri bantuan berterusan. Menurut Pengurus Besar Kejuruteraan dan Sokongan Penyiaran TV Al-Hijrah Sufian Yahya, skuad Hijrah Prihatin sentiasa menekankan kesatuan insaniah di samping menyantuni dan mendekati masyarakat tanpa mengira bangsa, tempat dan waktu. Terus sekali saya mengucapkan Alhamdulillah kerana ini semua titik perlu kaki tangan TV Al-Hijrah dan juga sebagai sumbangan kepada penonton-penonton berhijrah dan juga sumbangan kepada masyarakat. Kami rasa terharu makna apa hijrah perbuatan kami dengan aktiviti kami ini masyarakat menerimanya, dan sumbangan malam ini contohnya kita dapat juga sumbangan sikit untuk kami melancarkan lagi projek-projek Prihatin. Beliau berkata demikian ketika ditemui kru berita Al-Hijrah di Anugerah Perniagaan Terbaik Malaysia MBBA 2023 Kuala Lumpur malam semalam. Pada majlis ini TV Al-Hijrah turut menerima sumbangan RM3,500 untuk tabung Hijrah Prihatin. Sementara itu, pengerusi MBBA Syahir Adenan berkata sumbangan itu bagi menyuntik semangat serta menyemarakkan lagi budaya tanggungjawab sosial korporat. Pada tahun ini kita memilih Hijrah Prihatin daripada TV Al-Hijrah untuk kita berikan sumbangan, dan sumbangan ini sebenarnya 5% daripada setiap penyertaan oleh usahawan-usahawan ini. Daripada sumbangan ini kita berikan kepada Hijrah Prihatin untuk disalurkan kepada seluruh rakyat Malaysia yang mana memerlukan bantuan, dan kita harap dan kita percaya Hijrah Prihatin adalah sebuah entiti yang menyalurkan sumbangan ini secara berterusan kepada rakyat kita. Skuad Hijrah Prihatin ditubuhkan pada 2020 ketika negara pertama kali melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac 3 tahun lalu. Kehidupan penduduk Yaman tidak lari daripada risiko kekurangan zat makanan dan malnutrisi berikutan cuaca yang panas dan juga kekurangan sumber makanan asas. Dengan sebungkus daging, pastinya ia adalah satu usaha awal yang sedikit demi sedikit mengeluarkan masyarakat Yaman daripada belenggu penyakit. Layari www.jommenyumbang.com untuk menyertai ibadah korban di Bumi Anbiar atau hubungi 0389267019 untuk pertanyaan lanjut ibadah korban tanda kasih. Seorang pendatang haram Yahudi bertindak mencemarkan kitab suci Al-Quran selepas meninggalkan sebuah masjid di Kampung Orif di Nablus. Insiden berkenaan dilaporkan berlaku ketika rusuhan yang dicetuskan peneroka haram di perkampungan itu memuncak. Rakaman kamera keselamatan memaparkan lelaki tersebut bertindak mengoyak helaian Al-Quran dan membuangnya ke tanah di hadapan masjid berkenaan. Perbuatan biadab itu turut disaksikan lelaki-lelaki bertopeng. Lelaki bertopeng sama turut membakar sebuah sekolah Palestin dan cuba membakar rumah dan masjid. Serangan peneroka-peneroka haram ini berterusan tanpa halangan daripada tentera Israel. Mereka dilapor mengamuk di beberapa bandar Palestin di tebing barat malam Selasa lalu dengan membakar kereta dan kebun serta merosakkan rumah penduduk Palestin. Dan pada keesokan harinya, ratusan para peneroka haram Yahudi dengan kebanyakan mereka bersenjata menuju ke bandar Turmusaya dengan dilindungi tentera Israel untuk menyerang penduduk Palestin. Mereka memusnahkan harta benda manakala seorang lelaki Palestin berusia 27 tahun ditembak mati.
Pihak berkuasa Kanada memulakan siasatan ke atas tragedi letupan kapal selam kecil Titan dan ia dijangka mengambil masa antara 18 bulan hingga 2 tahun. Siasatan itu bagi merungkai punca insiden bagi mengelak kejadian sama daripada berulang. Pengerusi Lembaga Keselamatan Pengangkutan TSB, Kathy Fox berkata siasatan itu bagi memberi kebenaran kepada keluarga mangsa yang mahukan jawapan. TSB secara rutin menyiasat kemalangan udara, kereta api, marin dan saluran paip dengan tujuan untuk meningkatkan keselamatan pengangkutan. Sementara itu, Royal Canadian Mounted Police RCMP sedang meneliti sama ada kejadian itu melanggar mana-mana undang-undang jenayah negara berkenaan. Khamis lepas, kesemua 5 penumpang Titan termasuk ketua pegawai eksekutifnya CEO Stockton Rush disahkan meninggal dunia selepas ia mengalami ledakan yang dahsyat. Susulan insiden itu, sebuah medan serpihan ditemui di dasar laut 500 meter dari haluan Titanic. Kapal selam Titan pernah berdepan kejadian hampir serupa tahun lepas sekaligus menimbulkan kebimbangan tentang tahap keselamatannya. Sementara itu, bekas pengarah operasi Marine Ocean Gate David Lockridge pernah membangkitkan kebimbangan tentang isu keselamatan kapal selam berkenaan sebelum beliau dipecat. Pasukan Keselamatan Arab Saudi menumpaskan 83 kempen haji palsu dan mengarahkan kira-kira 160,000 jemaah yang ingin menunaikan haji tanpa permit supaya berpatah balik. Pengarah Keselamatan Awam dan Ketua Jawatan Kuasa Keselamatan Haji, Lieutenant General Muhammad Al-Basami berkata lebih 5,800 individu ditahan kerana melanggar peraturan termasuk mereka yang bekerja dan menetap di Mekah. Beliau menegaskan pegawai keselamatan tidak berdepan sebarang cabaran dalam ibadat haji, memandangkan mereka bersiap siaga sepenuhnya dengan pemeriksaan dilakukan secara lebih intensif di lapangan. Turut diperkukuhkan pemeriksaan di lapangan untuk memastikan pemantauan semua kes dan tindak balas pantas terhadap kes kecemasan serta langkah pencegahan terhadap jenayah, membabitkan penyeluk saku dan sebarang isu lain yang menjejaskan keselamatan jemaah haji. Anggota keselamatan juga menguruskan tugas memantau solat Jumaat dengan cekap, di mana ia merupakan antara cabaran berikutan kehadiran paling ramai jemaah haji di Makkah berbanding 26,000 jemaah yang kini berada di Madinah. Peningkatan kawalan keselamatan turut diperketat di pintu masuk Makkah bagi memastikan tiada jemaah haji tanpa permit yang lolos. Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Fazidah Mustafa, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.